Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم waj'alhum ayatan wa ibratan liulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh yang masih lagi beri peluang kepada kita boleh bersama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian kita. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada petang ini insya-Allah kita hendak menyudahi tentang huraian-huraian tentang syubuhat-syubuhat, kesamaran-kesamaran yang dikemukakan oleh setengah-setengah daripada mereka-mereka yang hendak nak membayankan, nak menyatakan kata ilmu kalam itu ialah ilmu yang dipuji, yang ditutup dengan beberapa perkara lah. Nak kata yang ditutup, yang dipuji di sisi alim ulama kita. Bukan dia itu dicela dengan semata-mata. Sebagaimana kita berjanji, seorang yang menasihatkan kepada amba ni tentang masalah ilmu kalam, dia nak mentahsinkan, makna nak mengelokkan ilmu kalam itu, dia bawa datang seorang daripada alim ulama kita, iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang nak menunjuk kata ilmu kalam tidak cela semata-mata. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri pun menututi guna ilmu yang tersebut. Maka bagaimanakah ilmu ni nak cela semata-mata sedangkan Imam Syafi'i sendiri pun guna ambil wak pakar di dalam cara-cara pembicara dia tentang ilmu-ilmu agama. Itu adalah nasihat yang dinasihatkan oleh seorang daripada ahli kalam kepada majlis kita ini.
Yang utamanya dia tuju kepada kita lah. Maka dia waktu bek lah. Dia waktu bek alasai dia tu. Waktu bek alasai kata tak betul. Kata nak ayat atas ilmu kalam tu celah semata-mata. Tak boleh lawak gitu. Taklah gitu. Maka alasai dia tu macam mana? Dia kata alasai tu dan riwayat lagi Imam Ibnu Asakir di dalam kitabnya. Kitab dia tu nama gapo? Nama Tabyinu Kadhibil Muftari. Dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari. Jadi Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 571 ni, dia karya satu kitab. Dia tulis satu kitab lah. Kitab ni pakai ada belaka di tangan guru-guru tu. Maka kita pun itulah mana kata tengok mari lama dah kitab ni. Masa kita duk belajar di luar negara nu lagi. Beberapa nuskhah. Iaitu kitab ni lah dia isyarat mari tu. Itu kitab Tabyin Kadhibil Muftari Fima nusiba ila Imam Abi Hasan al-Ash'ari. Tasnif dia iaitu Abu Qasim Ali bin Hasan Ibnu Hibatillah Ibni Asakir ad-Dimashqi. Orang Dimash yang mati pada tahun 571 Hijrah. Maka dalam kitab ni lah yang kita tengok tadi tu, saat ni tu, ia wari perkataan Imam Asy-Syafi'i lah rahimahullah ta'ala nak royak kata ilmu kalam itu ilmu yang terpuji. Bukan semata-mata ilmu ni dicelakan oleh tokoh-tokoh alim ulama. Terutama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nampak tak tu? Kerana majlis kita ni royak dah kerana kita ni sebagai ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah makna kata orang gantung dengan sunnah Nabi lah alaihi salatu wassalam. Dan dengan perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan atba'it tabi'in. Untuk nak memahamikan isi kandungan wahyu Al-Quranul Karim. Tak berhajat kepada ilmu kalam. Iaitu ilmu falsafah lah. Makna kata ilmu kalam ni anak buah satu cawangan daripada ilmu al-falasifah. Nampak tu tak? Walaupun pada kacamata tadi itu ambil ilmu kalam itu muwajahah, mari belaga, mari badu, mari buat bincangan dengan ahli falsafah sekalipun, seolah kata kita gunakan alat mereka juga untuk nak nak kemuka alasan kepada mereka. Ia tak keluar daripada ilmu dia tu jugalah. Tak keluar daripada istilah-istilah dia tu juga. Kalau duk sekadar tu majlis kita pun tak ada duk jadi masalah gapo. Akan tetapi hak masalahnya orang Islam ni yang beranak tubik daripada perut orang Islam, tubik daripada ibu bapa orang Islam, tok nenek orang Islam, tetapi mendahului kita tu dengan ilmu kalam dan kita buat belakangi terhadap Al-Quran dan hadis Sayyidil Adnan, itu adalah salah. Itu tepat perbincangan kita. Kerana kita ni setengah-setengah umur 60, 70, tak gitu kan? Tak pernah jumpa pun dengan ahli falsafah. Duk jumpa dengan orang Islam kita ni. Apa? Ada pun orang buza, orang gapo yang ada campur aduk dalam negara ni. Ya agama dia, kita agama kita. Akan tetapi kita terkadang mendahului ilmu kalam itu di atas ilmu wahyu sampai luput ilmu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di situlah tempat yang kita nak kecek dan bincang. Maka ulama-ulama semua ni ya tak kena. Ya tak sewi orang Islam kita hak beranak daripada perut ibu bapa orang Islam kita ni, bakal Islam asal ni nak pergi main dengan ilmu-ilmu umpama tu. Ya tak se. Nampak tak tu?
Maka ilmu kalam ni tentu dah lah kita kecek mari dua dah. Dua kali berjumpa dah kata dia ni menyalahi Quran, menyalahi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyalahi para sahabat, para tabi'in, atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh imam-imam pak dan sebagainya dengan alasan-alasan yang kita itu kemuka dalam dua perjumpaan kita dah. Dua kali perjumpaan kita mari dah. Lalu dia tak puas hatilah kerana dia sendiri mengaku kata dia ni ahlul kalam. Mana kata orang ahlul kalam ni sangat berpegang sungguh-sungguh lah kepada ilmu kalam. Abang memang dah lah. Ahlul kalam dia kena pegang sungguh lah dengan ilmu kalam. Supaya dengan ahli sunnah dia pegang sungguh dengan sunnah Nabi dia tu. Ya jalan ni tu jalan ni. Pesing kata dua jalan dah. Kiri kanan dah. Ya tak boleh nak kata hak kiri tu jadi kanan jadi kiri lah. Ya benda tu tetap dah. Nampak tu tak? Ya benda tu benda tetap mari dah. Tak ada kita kena duk jadi kecek jadi banyak-banyak tu ya tak sesuai juga. Tu. Lalu ya kemuka, alhamdulillah ya tolong kemukakan ilmu pengetahuan kepada kita. Boleh juga kita itu kembalikan masalah kepada alim ulama kita, buku-buku yang dituliskan oleh ulama kita. Boleh kita masuk bicara pula sekali lagi dengan cara memperdalami. Kalaulah tidak ada nasihat umpama ni, makna kata hala kita tak boleh nak merajaah juga. Ngaji lepas gitulah. Tu dia. Dia katakan tengok. Nas ni nak isbat kata Imam Syafi'i ni dia termasuk diri dia daripada golongan ahli kalam. Ataupun Imam Syafi'i ni alim dengan ilmu kalam. Ataupun Imam Syafi'i ni hebat dengan ilmu kalam. Mana? Ni. Berkatanya Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala dia kata, waqad qara'tu fi kitab Abi Nu'aim al-Asfahani. Dan telah baca oleh aku di dalam kitab Abi Nu'aim al-Asfahani. Abi Nu'aim al-Asfahani yakni ya ada banyak kitab. Seorang ulama ni salah satu daripada kitab hak masyhur tu iaitu kitab Hilyatul Awliya ala ma azkur, iaitu Hilyatul Awliya. Gapo hak Ibnu Asakir baca? Hikayatan, hikayat. Hikayat ni mana cerita. Nampak tu tak? Cerita hak berlaku, hak orang royak mari. Ambil dana cerita ni. Anis sahibi Ibn Abbad. Daripada sahib Anu Abbad. Lagi kita akan tengok pia ke sahib Ibn Abbad ni. Adakah dia tu daripada kalangan pengikut Imam Syafi'i? Dia termasuk diri dia daripada pengikut aliran ahli sunnati wal jamaah? Dan dia ini dihukumkan, dikaji, dikata oleh ulama ahli sunnati wal jamaah macam mana? Kita nak terima ilmu daripada orang, kita duk dengar mari lama dah alim ulama kita duk royak kata hendaklah kita tilik dulu, tengok dulu, kata kita ni nak ambil ilmu tu pasti tengok tuai tu macam mana. Nampak tak tu? Kalau tuai itu tak sesuai, kita nak pilih ilmu dengan sebab ada beberapa perkara nak ambil ilmu daripada dia tak boleh. Tak boleh, makna kata kita kena tinggal lah. Tak boleh ambil mengaji dengan orang lain lah pula dan sebagainya. Annahu zakara fi kitabihi, bahwasanya sahib Ibn Abbad tadi itu sebut dalam kitabnya bi isnadihi, dengan sanadnya, an Ishaq, daripada Ishaq. Ishaq ni sepatutnya orang yang ngaji belajar ni, dia sekadar nakal setara ni orang panggil tak sesuai dengan makam orang mengaji luar negara. Makna kata kita nak nakal gapo-gapo daripada alim ulama kita, sekurang-kurangnya kita kena wakaf.
Kata seorang yang kita nak ambil ilmu tu siapa? Ulama kata macam mana terjemuh dia tu ala qadar hak kita nak terima ilmu tu. Kena terjemuh. Nampak tu tak? Kena terjemuh sikit supaya wina siapa sahib Ibni Abbad, siapa Ishaq. Di sini kita nak tinggal. Nak tinggal dan nak lakah pergi. Supaya gapo? Supaya makalah ini, salah perkataan nasihat ni diulang kaji balik. Kata pia Ishaq. Ya bukan kerja kita, ya kerja orang nasihat kepada kita. Nampak tu tak? Tu. Annahu qal, katanya Ishaq tu. Qala abi, katanya ayah aku. Ishaq pun kita tak kenal. Dan orang hak tulis nakal ini pendapat sendiri barangkali wallahu a'lam dia kenal ke tidak. Dan ayah dia tu siapa? Kalau kenal dia kena terjemuh. Terjemuh sikit kata Ishaq ni pia, anak pia, ulama korong mana, ulama wi aku macam mana. Dia kena gitu cara. Bukan baca tinggal gitu Ishaq seorang ulama. Dia pun boleh katalah tu. Nampak tu tak? Akan tetapi nak tahu dengan cara hak ulama bicara dia tu macam mana. Sebab nak terima ilmu agama ni, fanzur ila man ta'khudhu dinakum. So kita tengok dulu siapa kita nak ambil ilmu daripada mereka itu tentang urusan agama kita ni. Kita terlupa dah kerana kaedah tu. Kita tak terlupa lagi. Qala abi, katanya ayah bagi Ishaq. Ishaq nak terjemuh ayah dia tu siapa? Kalau tidak mana majahil. Mana kita tak boleh nak tahu kan hakikat ini. Apabila kita tak tahu akan hakikat ini, bagaimanakah kita nak ambil pendapat ni dikemukakan dengan pendapat hak Imam Syafi'i, hak muhkamat tu. Lagi kita tengok hak muhkamat macam mana. Dua pendapat yang ada terhadap perkataan Imam Syafi'i dan pendirian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang ilmu kalam. Yang kita kenal, orang riwayat, ulama' pun aku, pendapat tu sungguh daripada Imam Syafi'i. Pendapat itu benar daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tinggal pendapat yang nyata, jelas, terang, diakui oleh ulama. Mendahului, ambil hak kita dahului pendapat yang ulama tu tak ada sebut. Dalam arti kata tak aku, kata pendapat ni sah daripada Imam Syafi'i. Dan pendapat ni orang panggil adanya perkara-perkara yang tak dikenalkan. Siapa dia nakal ilmu mari daripada Imam Syafi'i itu. Kita nak ambil hak kesamaran mendahului di atas yang nyata terang ni, ya tak boleh. Dalam masalah ayat Quran ni bergaduh sangat. Nampak tak tu? Duk bergaduh sangat, duk nak pakai hak muhkamat. Dalam masalah perkataan ulama pun serupa ya. Tak ada lari. Kenapa? Kerana kena ambil pendapat muhkamat itu mendahului pendapat mutasyabih umpama ni. Nampak je tak? Tu cara bahsun ilmi, bahasa ilmu ya balas tu. Ya bukan pesening. Nampak je tak? Tu dia. Kallama Syafi'i. Dia tu cakap. Dia kata qala abi, berkatanya ayah. Ayah bagi Ishaq. Ishaq ni siapa? Wallahu alam. Ayah dia siapa? Wallahu alam. Kalau di sisi orang yang nasihatkan kepada amba ni tahu, tak ada apa, tolong kemuka ilmu pengetahuan kepada kita. Supaya kita itu boleh menerimakan akan ini riwayat. Walaupun kita tahu dalam masalah hikayat, dalam masalah khabaran umpama ni kita boleh tasahal. Kita memudahkan. Akan tetapi bukan sampaikan orang rakyat tu bersifat dengan tak tahu kata siapa-siapa. Bahkan ia berlawan pula pendapat ni dengan pendapat yang muhkam daripada Imam Asy-Syafi'i.
yang kita telah dengar mari dah di dalam halaqah kita hak dulu tadi tu. Daripada halaqah pertama, halaqah yang kedua, dan lagi saya nak ulang baca pendapat Imam Syafi'i tentang ilmu kalam. Bagaimana kita mendahului yang ini di atas pendapat hak yang muhkamat, yang nyata itu. Dia kata telah bercakap oleh Imam Asy-Syafi'i satu hari, kallama Asy-Syafi'i yauman. Makna kata telah bercakap oleh Imam Syafi'i satu hari, ba'dal fuqaha, akan setengah-setengah daripada fuqaha. Fuqaha di sini ni katanya ahli sejarah, makna orang-orang yang duduk di dalam aliran mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, fuq Hanafi lah. Tu. Fadaqqaqa alaihi wa haqqaqa wa talaba wa dayyaqa. Makna kata duk kecek masalah yang jadi dalil lah. Fadaqqaqa alaihi, makna kata menghalusi di atas Imam Syafi'i, wa haqqaqa, dan dia mentahqiqkan, makna kata bukan sekadar halusi, bahkan jadi pelaik, licing tu. Wa talaba, dan tutup, wa dayyaqa, dan menyepit. Menyepit masalah payah lah kalau bahasa kita agak, masalah payah, masalah bukan mudah. Faqultu, maka kata aku, dia kata aku di sini, iaitu orang royak ni, makna kata ayah kepada Ishaq tu lah, orang royak tu. Cerita ni, ayah pada Ishaq. Ayah Ishaq tu majhul, tak tahu tak siapa. Ilmu agama ni kita nak terima, kena tahu tu. Kalau tak tahu tu, tak boleh terima. Supaya kita nak beli gapo-gapo, kita kena tahu dulu kata dia tu asal usul daripada mana, ada sungguh kedak barang hak kita nak beli tu milik ke dia, sah kedak kok mana, kita kena tahu. Apabila kita yakin kata benda tu hak dia, kita pun kenal dia, beranilah kita nak tutup beli daripada dia dan nak serah duit hak yang mahal kepada dia. Nampak tak tu? Tu dia. Faqultu, maka kata aku, ya Aba Abdullah. Di sini, wahai bapa Abdullah, iaitu Imam Asy-Syafi'i lah di sini ni. Hadza li ahli kalam. Ini ni masalah bagi ahli kalam ni. Tu dia. Di sini dia panggil syahid hak besar ni. Kenyataan keterangan hak besar ni katakan ning nak ayat Imam Syafi'i guna ilmu kalam. Situ ya hak yang nak. Kerana mazhab dia ni ahli kalam ni hak mutaakhirin benar-benar ni hak duk ada duk menyawa ni di negara-negara mana-mana tak kira lah. Jawa, Jawi, Arab tak Arab supaya ya gantung sungguh pada ilmu kalam ni. Ia gantung kejak kepada ilmu kalam. Payah nak cari pendapat-pendapat hak nak bantu-bantu jalannya dia lah. Kalau dia tak cari, bagaimana dia nak gantung? Cari ni bukan kerekut mana, dak kerana nak jadi tempat hak nak buat jadi tempat gantung. Wa illa, kalau tak ada tempat gantung pun kok tu dah. Nampak tak tu? Tu. Lalu kata, ya Aba Abdullah, hadza li ahli al-kalam la li ahli al-halal wal haram. Hak ni bukan masalah bercakap orang bercakap pasal halal dan haram, masalah hukum fiqh. Faqala, maka katanya Imam Asy-Syafi'i, dalam riwayat ni lah, ahkamna dzalika qabla hadza. Amma ni selidik ki halusi reti faham ilmu kalam tu belum daripada ilmu fiqh lagi. Ning lah orang panggil kata nas yang seorang yang nasihatkan kepada kita ni rakyat kata ning lah ilmu kalam. Rakyat kata nak celah dengan cara mutlak tu tak boleh. Imam Syafi'i tak ada celah kali. Kalau dia celah, bagaimana yang mengaku kata dia tu reti masalah ilmu kalam belum daripada reti masalah fiqh lagi kan? Ni tepat dia. Maka kita nak uwi dengan cara luah-luah dulu. Dengan cara luah-luah dulu, mana-mana tengok. Yang pertama, ini perkataan, iaitu perkataan yang tidak boleh kita nak buat i'timad di atasnya.
Tak boleh kita nak buat gatung dengannya. Kenapa? Kerana Ishaq tu majhul. Ayah bagi Ishaq pun majhul. Tak dikenal kata siapa. Dan sahib Ibn Abbad ni pun orang panggil dia ni orang Mu'tazilah yang mengajak kepada mazhab Mu'tazilah. Ya orang kita nak mengambil ilmu agama ni, terkadang ulama kita buka juga jalan. Jalan mana? Jalan kita nak terima ilmu daripada orang, bukan daripada ahli sunnati wal jamaah ni. Boleh kita terima selama mana ia tak mengajak kepada mazhab dia. Mu'tazilah, semua tokoh-tokoh ulama, bila kata mereka itu tak ada duduk di atas jalan ni, hak sunnah Nabi SAW. Apabila gitu pakat sebulak suara kata Mu'tazilah ni khalafa sabilal mu'minin, menyalahi jalan ni orang Islam. Dia ni adalah tak betul jalan dengan tidak ada syak. Yang kedua, sahib Ibn Abbad ni orang yang mengajak pula. Apabila orang yang mengajak, nescaya ulama tak terima sama sekali pendapat dia. Nampak tu tak? Ni. Yang pertama. Yang kedua, sebab hak kita tak boleh nak terima ini pendapat ni. Pendapat ni adalah pendapat yang menyalahi akan pendapat Imam Syafi'i yang terang, yang nyata, yang jadi muhkam di sisi dia. Mana kita tengok? Cuba kita tengok. Kita baca dah ni, nak baca pula ui dengar supaya nak ui kata kita tu dia puas hati. Nah, boleh puas hati. Cuba kita tengok pendapat Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam yang mazmum ini. Imam Syafi'i kata ganuh. Imam Syafi'i kata di dalam Syiar A'lamin Nubala bagi Rabi'. Bagi Imam Rabi' bin Sulaiman, anak murid dia. Dia katakan, ya Rabi', la tashtaghil bil kalam. Hei Imam Rabi', wahai anak murid aku, jangan mung duduk ngaji belajar, ambil penting, ambil berat dengan ilmu kalam. Fa inni qad i'tala'tu min ahli al-kalam 'ala at-ta'til. Maka sesungguhnya aku ni tahu dan pernah adanya khibrah, ada pengalaman dengan ini ilmu ni daripada ahli puak-puak dia tu. Akhir sekali nak bawa kepada ta'til, membawa kepada mengurangkan akan syariat agama kita. Agama kita sempurna, agama kita telah tutup pada hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Ilmu kalam inilah mari untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan perkara-perkara yang jadi kekurangan. Menjadi kekurangan. Ini nas terang. Tahu kata orang hak wari pendapat ni anak murid dia sendiri. Dan dinakalkan daripada jalan ni ahli sunnati wal jamaah terus. Lagi kita tengok pendapat ulama terhadap sahib Ibn Abbad. Nanti kita tengok. Yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ni sebagaimana nakalnya Imam Ibn Hajar dalam Fathil Bari ni, ia rakyat kata, washtadda inkarus salaf lidhalika ka Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Syafi'i wa kalamuhum fi dhammi ahli al-kalam masyhurun. Makna kata bersangat terengkar orang-orang salah di makian itu, seperti di makian itu ilmu kalam, seperti Abi Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Pendapat mereka itu pada mencelakan ahli kalam masyhur. Boleh cek, boleh kita itu periksa dan ulama pakat terima. Akan tetapi ahlul kalam dia itu suka kepada Mu'tazilah lebih daripada ahli sunnah. Sebab dia menamakan ahli sunnah itu hasyuiyah.
Nampak tu tak? Menamakan ahli sunnah hashwiyah. Itu ahlul kalam yang menamakan ahli sunnah. Papia yang menamakan hashwiyah. Lah kita tengok. Bagaimana kita nak terima pendapat-pendapat hak yang kata Imam Syafi'i ni menghasanahkan, mentahsinkan, mengelokkan ilmu kalam. Tidak sama sekali. Alasan tak ada. Nak ayat kata Imam Syafi'i pun pandai juga ilmu kalam. Nampak tu tak? Pandai di situ makna kata guna ilmu kalam, agungkan ilmu kalam. Tak. Ni pendapat dia hak masyhur daripada dia apa kita. Tinggal hak ni pergi pakai hak mutasyabih. Ni nak ayat kata fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Yalah dah ni. Kata lagi di dalam Siyar A'lamin Nubala, dia kata juzuk 8 muka 240 Darul Hadis, sami'tu Syafi'i yaqul, Imam Syafi'i ni kata kerana law 'aliman nasu ma fil kalam min al ahwa la farru minhu kama yafirru min al asad. Kalaulah manusia di kalangan orang Islam ni lah tahu hakikat ilmu kalam, kata di dalam itu tu, dalam ilmu kalam tu adanya hawa nafsu. Sebab apa boleh jadi hawa nafsu banyak dalam tu? Kerana ilmu kalam khusus untuk nak mengkurangkan agama kita, nak mengurangkan akan agama kita, nak menjatuhkan agama kita hak sempurna jadi tak sempurna. Dia kata ni bukan kata kitab, kata Imam Syafi'i lah juga. Lalu Imam Syafi'i kata kalau manusia tahu lagu tu la farru minhu kama yafirru minal asad. Yafirruna minal asad. Nescaya manusia itu lari daripada ilmu kalam seperti mereka itu lari daripada singa. Takut. Tapi dengan sebab kita tak tahu hakikat ilmu kalam, sebab itulah kita nak puja dia. Kita nak agungkan dia, kita nak letak di atas kepala akan ilmu kalam dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang menyalahi tokoh-tokoh ulama al-Islam. Kerana agama Islam ni ia sempurna. Dan perkataan-perkataan alim ulama kita tentang masalah ni, terutama Imam Syafi'i ni, ia tak kecek lah dengan istilah-istilah ilmu kalam. Ya tak payah kita nak tahu ahli kalam. Dia ada bahasa dia yang dia bercakap. Dia bercakap tak berjiring, tak berjising, tak jauhar, tak arak, tak atas, tak bawah, tak dalam alat, tak luar alat, tak berjihak. Ini we tahu yakin kata cakapan ahlul kalam. Hera tu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada wa'arikan istilah tu ajar dan menyampaikan kepada ini ummah dan diterimakan oleh para sahabat dan tabi'in atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh ulama mu'tabarin. Tidak. Bagaimana nak dikatakan itu adalah perkara yang diterima, yang mengajar, yang diaku, yang dinampakkan baik oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ini perkara yang patut kita sebagai orang Islam kena gunakan akal fikiran, kata apa yang kata itu macam mana. Apa yang kata itu macam mana. Baik. Lalu mari kita nak teruskan lagi. Itu apa yang kata pendapat Imam Syafi'i yang muhkam. Yang nyata, yang jelas daripada tokoh-tokoh ulama ahli sunnah sampaikan kepada Imam Syafi'i dan kepada murid dia. Tak seperti lalu jalan ni sahib Ibni Abbad. Lagi kita nak tengok sahib Ibni Abbad ni pia. Adakah riwayat ni melalui puak-puak ahli sunnah ataupun melalui siapa? Mari kita tengok. Dan dia tadi itu beri pendirian terhadap ahli sunnah tu macam mana? Lagi kita akan tengok. Mari kita tengok. Dia kata artinya, ni yang nak syarah sendirilah. Tadi tu saya terjemah sikit sebanyak. Artinya, aku Ibnu Asakir membaca kitab Abi Nu'aim Al-Asfahani. Aku baca kitab Abu Nu'aim Al-Asfahani yang berkisah daripada sahib bin Abbad.
yang hikayat riwayat kisah tu oleh Sahib Ibni Abbad. Baik. Sahib Ibni Abbad ni belum daripada kita nak tengok tu, kita nak tengok kata pia dia ni. Dia ni siapa? Supaya nak kita kenal dulu, nak terima ilmu daripada mana-mana orang ni, kita nak tahu. Tak gitu? Tu. Berkatanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ambil kitab bawah apa nama? Bawah luar tu. Duk luar tu bukan pintu tu baik lagi. Duk luar tu, bawah tu duk dalam plastik tu hari. Bawah tu hari. Dia kata di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Kata di mana? Kata dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Zahabi kata. Zahabi ni mari nak cek tengok kata Sahib Ibni Abbad ni piya ke seorang ni? Dia ni siapa? Tu dia tu siapa? Dia tu siapa? Nak kita tahu. Nampak tu tak? Nak kita tahu. Baik. Jadi Az-Zahabi ni kata dalam kitab Siyar A'lamin Nubala juzuk 12 muka 450. Sahib Ibn Abbad ni dia beranak pada hari yang ke-16 tanggal 16 bulan Zulqa'dah tahun 326 Hijrah. Dan mati dia pada tarikh 24 bulan Safar tahun 385 Hijrah. Di antara hari yang dia mati, di antara hari yang Imam Syafi'i mati dengan peranak ke Sahib Abbad ni sekitarnya 122 tahun. Mana sekurang lebih. Nampak tu tak? Sekurang lebih. Tu dan kalau kita nak adu balik mati dia tadi itu, lebih kurang mana? Mati Imam Syafi'i dengan mati dia tu lebih kurang 181 tahun. Kalau nak kira mati Imam Syafi'i dan beranaknya Sahib bin Abbad ni 122 tahun. Mana ada jarak lah. Bukan anak murid hak asal tak. Kama dia dia ni Sahib bin Abbad ni Imam Zahabi katalah mana terhadap dia. Ni kita nak terima ilmu yang nagin ni. Nampak? Wa kana syi'iyan, masya-Allah. Dan adalah dia tu Sahib bin Abbad tu Syiah. Bagaimanakah kita nak pergi terima orang hak pesen ni royak tentang kata Imam Syafi'i ni, kata ilmu kalam ni ada hasanah. Dan aku ni pandai ilmu kalam dulu belum daripada ilmu fiqh lagi. Bagaimana? Nak percayalah mana? Sedangkan Imam Syafi'i kata, aku tak pernah tengok orang hak pakai hawa nafsu banyak sekali seperti Syiah. Dan aku tak terima hadis daripada Syiah, perkataan daripada Syiah kerana Syiah ni suka bohong. Sungguh. Kalau nak adu Khawarij dengan Syiah, Khawarij ni ada juga ulama hadis kita terima hadis kalau tak dia tu tak mengajak kepada bid'ah Khawarij dia. Tapi Syiah ni Allah, Imam Syafi'i ni dia tak kaedah selalu dah dia tak terima. Sebab dia suka bohong dia ni. Pak kita pergi tinggal hak Rabi' ibn Sulaiman, tinggalnya Abdul A'la Al-Misri, tinggalnya Al-Muzani dan sebagainya, mari nak pakai Sahib Ibn Abbad. Nampak tak berlagu bedak? Dalam masalah kita nak buat hujah. Nampak? Kalau kita ngaji luar negara, agak balas ni malulah klik kepada tanah air kita ni. Kalau kata orang tak ada duduk di atas alasan, bantasan, ilmu pengetahuan. Tak. Wa kana syi'iyan. Orang Syiah.
Orang kata pas jadi ganonyo orang Syiah dak, tapi Syiah ni Syiah hak pesen mengajak. Syiah sekarang dak Mu'taziliyan serta Mu'tazilah. Jadi seolah kata jalan ni orang royak kata Imam Syafi'i ni, royak kata ilmu kalam ni aku pandai dengan dia dan jadi hasanah ni ya kok ni. Orang pesen ni. Allahu Akbar. Tak ada tempat kita nak gatung dah kan macam mana. Nampak berat bedak. Lagu ni. Syiah lagi Mu'tazilah. Tapi lah orang kampung biasa ya tak tahu dah Syiah gapo Mu'tazilah gapo. Syiah pun orang Islam, Mu'tazilah pun orang Islam. Kalau ahli kalam kecek lagu tu dipercayai lah. Ni makna kata perkara yang berat ni. Berat lagu ni. Mubtadi' bukan sunni. Allah. Ni kata Az-Zahabi ni kata. Tayyahan yang binasa. Berapa sifat tak tahu. Salaqan, salafan, takabbur, jabbaran, tak tunduk kepada kebenaran. Pas lagu ni ko kita nak terima ilmu. Kata Imam Syafi'i ni aling dengan ilmu kalam. Dan Imam Syafi'i ni nampak ke kata molek ilmu kalam. Bahkan dia reti ilmu kalam belum daripada ilmu fiqh lagi. Orang macam ni kita nak terima. Orang macam ni kita nak terima. Ya Allah, ni belawai ni. Belawai dengan sikap Imam Syafi'i terhadap Mu'tazilah, terhadap Syiah. Dan pendapat ni yang ada dalam kitab yang kita dengar tadi berlawan dengan pendapat-pendapat yang muhkam hak Imam Asy-Syafi'i kata. Dan bagaimana kita nak mendahului hak ni dia tak hak ni, dia tak sepatutlah. Tu dia. Qila ditanya dia. Innahu dzukira lahu al-Bukhari. Ni pakat nakal mari belaka ni. Zahabi pun nakal. Mana bawa royak akan ini kisah. Ibnu Hajar pun supaya. Tu dia. Lah mana? Annahu dzukira lahul Bukhari. Orang bertanya, Bukhari lah mana? Wahai Sahib bin Abbad. Wahai Tok Guru nama Sahib bin Abbad. Bukhari lah mana? Bukhari ni lah mana? Faqala, maka katanya Sahib bin Abbad, hak riwayat kata Imam Syafi'i ni aku ilmu kalam kata hasanah pula ni. Faqala wa man Bukhari? Siapa Bukhari? Hasyawiyun la yu'awwalu alaih. Hasyawi. Apa mana hasyawi? Puak hak besing kata tak reti lah. Tak ada akal fikiran. Puak tak turut orang tua. Puak besing kata menyalahi orang ramah. Tu mana hasyawi. Puak hak sikit. Tu hasyawi. Bukhari tu hasyawi. Sebab tu kita tahu lagi apabila dengar di lidah-lidah ahlul kalam, ia itlaqkan perkataan di atas ahli sunnah hasyawi ni, ia ikut jalan ni siapa? Ikut jalan ni Syiah, Mu'tazilah, Mubtadi'ah, Tayyahan, Salah, Jabbaran. Salafan Jabbaran. Ya Sahib bin Abbad. Allahu Akbar. Berat. La yu'awwalu alaih. Tak boleh nak ikut Bukhari. Bukhari tak ada otak. Bukhari tak erti. Bukhari biar ada ikut dia. Jalan ni Bukhari tak, orang tak ramai. Itu dia. Tak turut orang tua. Banyak tu. Itu orang panggil kata Sahib bin Abbad. Itu dia. Kita nak tinggal Muzani, nak tinggal Buaiti, nak tinggal Rabi' bin Sulaiman, nak pergi pakai pendapat yang dibawakan oleh Sahib bin Abbad tentang Imam Syafi'i. Abadan. Tak boleh sama sekali. Nampak tu tak? Tu. Takut-takut orang kata, nak terima lagu mana daripada Zahabi. Zahabi ni anak murid Ibnu Taimiyah ni. Tak boleh terima daripada dia. Okey, tak ada masalah.
Mari tengok Imam Ibn Hajar. La'alla tu Ibn Taymiyah juga barangkali. Wallahu a'lam lah ni. Imam Ibn Hajar kata dalam kitab Lisan Al-Mizan. Juzuk ni yang pertama ni, juzuk amma, juzuk yang pertama. Juzuk pertama. Pada rakam terjemah dia iaitu 1295. Nama dia Ismail bin Abbad. Bin Abbas dikenalkan dengan Sahib bin Abbas. Sahib bin Abbad, masyhur lagu tu. Masyhur lagu tu. Lah mana kata Ibn Hajar? Annahu kana mushtahiran bimadhhabil Mu'tazilah. Dia ni masyhur dengan mazhab jalannya Mu'tazilah. Tahu lagi kata Ahlul Kalam, dia rapat dengan Ahlul Mu'tazilah lebih daripada Ahlus Sunnah. Ingat, Ahlul Kalam, dia rapat dia, mana kata dia cenderung pendapat dia kepada Mu'tazilah lebih daripada Ahli Sunnah. Sehingga dia hukumkan Al-Bukhari dengan apa? Dengan Hashwiyah. Sebab apa jadi Hashwi? Sebab Bukhari tulis kitab ni. Tulis kitab apa? Khalqu af'alil ibad warraddu 'alal jahmiyati wa ashabit ta'til. Makna kata nak tolak pendapat Jahmiyah dan pendapat ahli ta'til. Apabila Bukhari sebut ahli ta'til, Ahlul Kalam, dia cocok masuk dalam hati kata maksud Imam Bukhari iaitu kena pada puak dia dah. Sebab tu dia ambil pendapat kata Imam Syafi'i ni mentahsinkan ataupun mengelokkan ilmu kalam daripada jalan ni riwayat hak Sahib bin Abbad. Tak ada jalan lain dah. Tak ada jalan lain dah. Kemudian hak teruk lagi da'iyatan ilaihi. Makna dia mengajak kepada mazhab Mu'tazilah dia tu. Mengajak kepada mazhab Mu'tazilah dia tu dia buat qawaid, dia mempertahih, dia mujadalah, dia ni untuk nak menegakkan mazhab Mu'tazilah dia tu. Sebab tu kalau lagu ni ulama tak terima kalau dia royak tadi itu daripada tokoh-tokoh ulama kita, kisah ke, hadis ke, sakut paut kita nak binakan hukum agama di atas itu, pendapat itu, perkataan. Sebab dia mengajak. Kita misal dengan cara mudah-mudah menyakit, kita boleh sayang tak dengan orang menyakit, kena tilik. Kalau menyakit yang tak jadi ta'adda di atas orang lain, makna kata tak ada jadi tipu di atas orang lain, sekadar untuk diri dia. Seumpama orang, afanallahu wa iyyakum, seumpama orang menyakit kecil manis, boleh tak sayang dengan dia? Boleh. Menyakit apa nama darah tinggi? Boleh. Tapi menyakit corona sekarang, ni tak boleh. Tu makna beza di antara da'iyatan wa ghairu da'iyatin. Hak yang mengajak, yang tak mengajak dalam masalah ahlu yang bid'ah ini. Wa kana ma'a i'tizalihi Syafi'i madhhab. Hak ni. Dan didapati dia tu duduk di atas jalan ni Mu'tazilah, tapi mazhab fiqh gapo nama? Mazhab Syafi'i. Sebab itulah Ahlul Kalam ni galik Amba Syafi'i. Gisai dengan dia Sahib bin Abbad. Syi'i nihlah, makna jalan Syi'i, makna kata jalan ni dia Syiah. Itu dia. Wa yuqal annahu nala minal Bukhari, dan dikata dia ni seolah kata hina Imam Al-Bukhari. Dia kata kan Al-Bukhari tu hashwiyan la yu'awwalu alaih. Imam Bukhari orang tak erti, orang hasyawi. Hasyawi ni kalau di sisi istilah Ahlul Kalam, mana buat musyabbihah mujassimah. Mana Bukhari di sisi Sahib bin Abbad ni mujassimah musyabbihah. Sebab tu Ahlul Kalam dia suka dengan itu pendapat dan perkataan. Suka. Tahu kata mana? Tahu kata Ahlul Kalam bukan Ahli Sunnah. Awak apa? Imam Bukhari ni ada syak lagi kata dia Ahli Sunnah. Ada syak tak? Kita ni sebagai orang Islam ni ada syak tak kata Bukhari ni Ahli Sunnah? Tak ada syak.
Tapi apa ke ahlul kalam dia seteru sangat dengan Al-Imam Bukhari sehingga ia itlaq perkataan Imam itlaqkan perkataan di atas Imam Bukhari dengan hashwiyah. Apa? Dan kita dengar ahlul kalam yang ada sekarang apa guna dengan itu perkataan? Tak ada. Seolah kata rapat. Ada begitu. Tahu lagi kata hashwiyah mari mana? Mari daripada seorang nama Sahib bin Abbad. Kata di atas apa? Kata di atas Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab itulah orang panggil kata apa? Orang panggil kata perkara-perkara lagu ning perkara yang kita itu kena hati-hati. Nah, kita kena hati-hati. Ini saya bercakap dengan orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang gunanya akal dan gunanya hikmat dalam masalah nak terima ilmu pengetahuan. Ada pun orang yang tak ada akal ni tak apalah. Nah, tak apalah, dia duduk tempat dia. Nah, tempat dia biar dia duduk tempat dia. Tu tempat dia. Itu dia. Ni kata membaca kitab Abi Nuaim Al-Asfahani yang berkisah daripada Sahib bin Abbad. Sahib bin Abbad tu sifat dia. Heran tu. Maka pendapat ni adalah pendapat yang tak boleh kita nak buat gantunglah kepadanya. Tapi bahasa dia ahlul ahwa. Nah, dan orang-orang yang mengikut jalan ni lain daripada sunnah ni ikut ahlul kalam, gitulah tempat gantung dia. Ya tak ada lain tak bukan. Tapi alhamdulillah tempat kita tak ada mana dah. Nah, pakat gantung pada sunnah belaka dah, alhamdulillah. Pakat gantung pada sunnah belaka dah sekarang. Pakat curah belaka dah. Nak sunnah Nabi lah alaihi salatu wassalam. Bahwasanya dia kata di dalam kitabnya dengan sanad Ishaq. Dengan sanad Ishaq bahwasanya Ishaq ni majhul. Bahwasanya telah berkata dia Ishaq majhul tu kata ayahnya, ayah bagi Ishaq majhul tak tahu siapa. Telah berpanjang Imam Syafi'i itu berbincang telah berbincang Imam Syafi'i satu hari dengan ulama fiqh fuqaha yang digelarkan masa itu. Banyak ulama berpendapat Hanafi yang mereka istinbat nas dengan akal. Istinbat nas dengan akal, guna akal dalam masalah nak faham syarak ni bukan menunjuk kata dia ahlul kalam, tidak. Bab lain-lain. Nampak tu tak? Tu dia. Ini ia kata dan beliau hurai masalah dengan mendalami dan tahqiq dan menuntut dan dan mempersempitkan sehingga aku kata sehingga ayah bagi Ishaq hak majhul tu lah piya wallahu a'lam, berhajat pada orang nasihat ni lah kena buat kerja pula lah. Hei Abu Abdullah Imam Syafi'i, ini adalah ilmu golongan ahli kalam, bukan ahli halal wal haram, mana ulama fiqh. Maka menjawab Imam Syafi'i, aku sudah menguasai ilmu kalam sebelum dapat ilmu fiqh. Ini orang panggil kata gapo nama ni? Orang panggil kata pedaya sahaja. Tidak benar. Nampak tak? Tidak benar. Kalau hak Imam Syafi'i kecek betul dengan Quran, betul dengan hadis gak, sanad tak sabit, sanad tak gatu, sanad tak ganing. Hak Imam Syafi'i kata di dalam dalam kitab Al-Ulu Al-Ghaffar ni hak Imam Syafi'i kata al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha. Hak ni kau tak sabit gitu, tak sabit gini. Sebab apa? Sebab Al-Hakkari tadi itu adalah dipertikaikan oleh ulama. Terjemah gitu, terjemah gini. Sedang pendapat hak Imam Syafi'i kata dalam kitab ni, walaupun Hakkari kata pun, ya betul dengan Quran, betul dengan hadis, tak mau nak terima. Sebab ahlul kalam ni tak saya terima. Apa hak betul dengan Quran, betul dengan hadis, tak boleh. Hak nak betul, betul dengan ilmu kalam dia seumpama ni, tak apa. Ni makna kata masalah muskilah ahlul kalam. Nampak tu tak? Ni dia nak kemukakan kepada kita ilmu dia, yang nak nasihat kepada kita. Maka kita nak tengok, nak terima nasihat boleh. Tapi nak tengok alasan macam mana. Nampak tu tak? Tu dia.
Sudah di situ. Itu kita tahu dah. Kata kisah nining adalah kisah yang tak boleh kita nak buat gantung kepadanya. Tu tak? Tak boleh kita nak buat gantung kepadanya. Sebab Imam Syafi'i ni nyata. Ya tegah pula orang dok giwat bergaduh mai dengan ilmu kalam. Dia suruh kita ni mengaji fiqh, tak saya mengaji mana ilmu kalam. Tu tepat dia. Tapi tak ada arah lah orang apabila ada penyakit dalam hati tu. Dia turutlah pendapat-pendapat hak yang pesing. Ada kesamaran-kesamaran seumpama ni. Hak kalau sore-sore hak nyata-nyata tak mau nak ikut. Nak pergi ikut hak benda-benda lagu ni. Ini apa yang kata salah. Salah. Salah besar lagu ni. Kalau kita nak juga ahli ilmu kalam, tak apalah duduk situ. Tak ada apa. Nak paksa tak boleh. Tapi nak ayat tak orang tak pakai ilmu kalam, tak ada masalah juga. Boleh dia nak tak sepakai pun memadai dengan apa yang ditinggalkan oleh para ulama kita, memadai dah. Cukup dah. Ini satu lagi yang menjelaskan bahawa Imam Syafi'i sebelumnya sudah ada kaedah-kaedah cara akal. Kita rakyat dah kata di sisi kita ni akal ni kita tak tolak. Bahkan wahyu sama ada Quran ataupun wahyu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaras molek dengan akal. Bukan mana apabila kita guna akal menunjuk kata orang tu ahlul kalam. Tak. Ahlul kalam ni makna kata ia ada istilah-istilah dia. Ambil dana istilah-istilah tu ambil ibadah ahli falsafah. Mari nak gunakan. Nampak? Mari nak gunakan. Tu pada tepat dia kalau kita gitak tak apalah. Akan tetapi hak ni gitak tah Quran tak tah hadis. Mana apabila Tuhan raya dia tertinggi di atas arasy, ai tak leh lazim jihad. Ai tak leh lazim jiring. Ai tak leh lazim jising. Jalah dah tu. Nah, yang tidak menyengah Quran dan hadis tak cengah ke mana? Nabi Muhammad SAW royak kata Tuhan turun kepada langit dunia tiap-tiap malam. Ayat kata tak leh sebab langit dunia ni berlainan malam. Tak boleh kita nak terima. Kalaulah kita terima lagu tu, bagaimana Tuhan nak istiwa, bagaimana Tuhan nak turun, dia cakap lagu tu ahlul kalam. Bagaimana pula kata tak menyengahi, tak menyalahi Al-Quran dan hadis. Menyalahi di petai lagi. Nampak tu? Tu. Hanya guna ilmu kalam untuk berdepan dengan Mu'tazilah dan ahli falsafah. Manakah untuk nak berdepan dengan ahli Mu'tazilah dan ahli falsafah? Imam Ahmad depan dengan ahli falsafah dan ahli Mu'tazilah. Mana yang guna ilmu kalam? Tak berjiring, tak berjising, tak jauhar, tak arak, tak tu, tak ni mana. Imam Syafi'i dia jumpa dengan fuak-fuak Mu'tazilah. Mana munazarah dia? Hak ia kata dengan fuak Mu'tazilah guna ilmu kalam sebagaimana istilah-istilah tu. Ya guna ayat Quran tu, lepas tu akal yang waras untuk nak bantukan Al-Quranul Karim. Tak sama. Tu faham tu? Tak sama. Habis situ. Itulah setengah daripada gapa, setengah daripada huraian-huraian yang alim ulama kita kemukakan di sini. Khulasahnya, artinya beliau guna ilmu kalam dengan gapa tu? Dengan ketika datang perkara syubhat daripada ahli bidah. Ahlul kalam, ahlul bidah dah. Bukan ahli hak lain. Bagaimana kita nak ambil air kecing kita azakumullah nak basuhkan benda hak najis, dia tak cuci sama sekali. Tu, dia tak boleh buatlah tu. Dan dia tidak panggil diri sendiri puak ahlul kalam. Dia nak panggil lagu mana sebab dia ahlus sunnah, dia bukan ahlul kalam. Imam Syafi'i tak panggil, tak gelarkan diri dia ahlul kalam lah. Ahlul kalam dia ada istilah dia. Bukan makna orang guna akal, guna bercakap tu bukan. Kita silap faham ada kata ahlul kalam belaka, orang guna akal. Ya bukanlah tu. Nampak tu tak? Ya kena faham jadi molek. Nak faham tak payah. Kita tengok di susun ni hak ulama-ulama, hak kecek mari dia kecek macam mana. Kalau dengar berjirim, jiseng jauh hak arak jauh piri tak atas tak bawah. Nah, tak dalam alat, tak luar alat. Jelo dah tu. Ahlul kalam. Hak tu.
Adapun hak ada munazarah bagaimana kita nakal, mari cuba kita kembali klik pada halaqah belum pada ni dua. Ambil di awal, yang kedua dengar. Yang ketiga ni hak akidah ni. Kita tahu kata gapo dia. Nampak tu tak? Baik. Takut keliru orang semasa itu. Takut keliru orang semasa itu. Dia tak keliru lah kalau dia kok tu. Tapi dia bukan kok tu. Dia bukan jalan ni ahlul kalam. Nampak? Dia bukan jalan ni ahlul kalam. Maka dia tak guna ilmu kalam. Dan beliau dan beliau puji ke apa tu? Dan beliau meletakkan tentang kaedah-kaedah akal secara gunanya. Cara-cara nak guna. Dan semua itu sudah tetap di dalam dadanya. Mana kata, dia nak rakyat kata Imam Syafi'i ni reti ilmu kalam duduk dalam dada dia dah. Tak ada alasan kecek balas ni. Tak ada alasan daripada percakapan tokoh-tokoh ulama'. Tak ada. Kalau tidak, nescaya Imam Syafi'i tak mampu tulis kitab risalah usul fiqh. Salah kata kalau Imam Syafi'i tak ada guna ilmu kalam, nescaya lah mana? Nescaya Imam Syafi'i nak tulis kitab risalah tak boleh. Jauh kecek lah ni. Imam Syafi'i dalam ni guna gapo, guna Quran, guna hadis, gunanya akal yang waras, gunanya pendapat-pendapat sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga dia itu mengisbatkan, menyabit kata hadis ahad boleh buat hujah dalam masalah pegangi dan berhujah dalam masalah amal ibadat, menyalahi dengan ilmu kalam. Ilmu kalam hadis ahad tak boleh tufiduz zan. Kok tu tak boleh nak buat hujah dalam masalah pegangi, tak sama tu. Allahu akbar. Dan pia kata dok aku di kalangan ahli kalam dok syarah Ar-Risalah. Pernah dengar ke ahlul kalam syarah kitab Ar-Risalah? Dia tak syarah sebab dia tahu. Jalan ni orang duk mengaji lek belakang ni, dia mari di kitab Mu'tamad hak Basri, hak Mu'tazili tu. Usul fiqh dia tak ada mari balik hak Risalah Imam Syafi'i ni. Orang tahu belaka. Jangan kalau kita mengaji tarikh usul fiqh tu orang tahu. Tali yang mari kok mana. Allahu akbar. Mana kata nasihat kalau lah Imam Syafi'i tak reti ilmu kalam tak boleh tulis lah kitab usul fiqh. Lain-lain bab dia. Imam Syafi'i ni orang panggil nasirul hadis, nasirus sunnah, bukan nasirul kalam. Ya lain tu. Kerana ilmu usul fiqh bab ilal dan qiyas bergantung dengan akal. Ni tak nafi. Guna akal, tiap-tiap orang guna akal, tak ada nak royak kata dia itu gapo nama ahlul kalam lah. Ahlul kalam dia ada ahli yang khas, khusus. Dan bahasa dia khusus. Dia lagu tu cara dia bukan makna kata tiap-tiap orang guna akal nak jadi ahlul kalam belaka, bukan. Ni kita nawilah huraya jadi molek supaya tak jadi keliru. Kata kita ni duk jalan ni macam mana. Nampak tu tak? Kita duk jalan ni macam mana. Baik. Jadi apa hak maksud hak Imam Syafi'i tolaknya ilmu kalam tu? Makna kata daripada hak nyata daripada apabila kita teliti. Apabila kita teliti tengok jalan ni Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang pendirian dia terhadap ilmu kalam ni, mana sebab apa yang ia lari orang dan anak murid dia daripada ilmu kalam. Sebab di dalam ilmu kalam itu ada qawaid yang fasid yang digunakan dengan digunakan dengan ilmu itu tu untuk mengubahkan akan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang pegangi. Hak utama sekali iaitu hak sakut paut dengan nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hak tu. Sebab tu ilmu kalam ni apabila kita dengar ahlul kalam tak kira tiap-tiap generasi lidah apa mana pun Jawi ataupun Arab semua tiap-tiap hak kita dengar daripada dia ada muskilah dengan ayat Tuhan tentang masalah perbuatan Tuhan
Masalah nama Tuhan, sifat Tuhan, ada masalah lalu. Bahasa siapa panggil mi panhas lalu. Tak boleh. Lazim berjirim, lazim jisim, lazim jauhar, lazim arak dan sebagainya. Punuh habis. Bagaimana kata tak ada punuh? Tak berlawan dengan Quran, tak berlawan dengan hadis. Ya bukan. Apa setengah-setengah dah ayat tak apa nama Sayyidina Ali ni pun guna ilmu kalam. Abdullah bin Abbas pun guna ilmu kalam kerana nak bantah puak-puak khawarij dan sebagainya. Cuba kita tengok munazarah Abdullah bin Abbas dengan puak-puak harura, puak-puak khawarij guna ke tak berjirim jisim? Jauhar arak, apa nama firik, apa nama tu guna tak? Kalau tak bukan. Cara bantah mulut guna akal bukan tiap-tiap orang buat kerja lagu tu nak jadi ahlul kalam. Tak. Cuba tengok anak-anak murid ashab-ashab bagi tokoh-tokoh alim ulama. Cuba kita tengok dalam kitab ni. Kitab Al-Hidah. Bagi Imam Abdul Aziz yang meninggal pada tahun 240 Syafi'i dia. Kitab Hidah tentang masalah nak mempertahankan Al-Quran daripada Mu'tazilah. Cuba tengok dia kecek lagu mana. Dia ahli sunnah. Keceklah mana. Satu. Yang kedua, cuba kita tengok kitab Imam Ahmad, Kitabus Sunnah bagi Imam Ahmad bin Hanbal, 3 juzuk ni. Cuba tengok dia kecek lagu mana tentang masalah nama Tuhan, sifat Tuhan, perwaktan Tuhan, Quran, kecek lagu mana dengan Mu'tazilah. Tengoklah. Cuba kita tengok kitab apa nama Imam Ad-Darimi, dia kecek dengan Bish Al-Marisi, ketua Jahmiyah, puak-puak Mu'tazilah, puak-puak ni al-kalam dia agung sangat, dia kecek lagu mana. Ada ke tak hak besing kata ahlul kalam? Abadan tak ada dapati. Cuba kita tengok dalam kitab Ar-Raddu al-Jahmiyah bagi Imam Ad-Darimi Asy-Syafi'i. Kazalik, tak ada kecek lagu tu ni. Yang kita belajar pada alim ulama kita. Gitu dan gini. Nampak tu tak? Ni dia ni kita belajar dua. Ahlul kalam kita belajar, kita mengaji di luar negara di Mesir tu benar-benar mengajar ahlul kalamnya. Akan tetapi kita nak tengok mari gitulah. Kita pilih jalan yang hak salah lebih selamat. Lebih daripada jalan yang ahlul kalam. Nampak tu tak? Imam Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i kecek lagu mana oleh Kitabut Tauhid untuk nak menyatakan tentang pegangan-pegangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, perwaktan Tuhan, nama Tuhan dan sebagainya. Tak ada sikit pun nak giroyak seumpama ahlul kalam duk dakwa. Tak. Ni makna kata jauh apa yang mereka itu kata dengan benda hak sungguh hak kita boleh tengok dengan mata kepala dan kita dengar daripada alim ulama. Jauh. Tu nah. Tu dia habis situ. Kemudian mari tengok dia kata. Dan nas yang kata sikit dah. Dan nas yang kata Imam Syafi'i ini selepas melemahkan puak Mu'tazilah, kemudian selepas lenyap Imam Syafi'i sendiri mengaku diri pernah belajar hal-hal ilmu seperti ini. Mana tak nak isbat jugalah kata Imam Syafi'i ini daripada golongan ahlul kalam. Lah tak. Imam Syafi'i nas dia nyata dia kecek tu. Kata dia tu kecek, ulama catat taruh. Dia dalam buku-buku yang munazarah dengan puak Mu'tazilah tu dia guna gapo. Dia tak ada guna istilah-istilah lah tu. Nampak dah tu? Tu hak tu nak kita faham ni, tak boleh atas lazim jirim. Tak boleh atas lazim tepat. Hak tu panggil ilmu kalamnya. Hak tu, bukan hak lain. Nampak tu tak? Sahabat dok buat baik dengan Sahib bin Abbad ni jelah belaka ni. Zaling lagu ni tak kena dah. Tak kena. Bahaya kata mazhab ahlul kalam ni adalah satu mazhab khalah lah. Khalah ni mana kata mazhab ahlul kalam lah. Adalah satu mazhab sama dengan mazhab salah. Lah tak sama. Mazhab salah iaitu mazhab ahli sunnati wal jamaah gantung tentang masalah Tuhan ni dengan Quran dengan hadis. Hingga Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri ni dalam kitab maqalat ni gantung pada ashabil hadis, tak gantung dengan ashabil kalam. Di dalam kitab dia ni pada apa nama safhah 345 ni
Hamba suruh ahlul kalam syarah, ya tak syarah. Ya tahu kata bukan jalannya dia. Ya cidik juga, ya pandai juga. Tapi kita nak royak ni. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, hadhihi hikayatu jumlati qawli ashabil hadis wa ahli sunnah. Ni, duduk sini. Lalu akhir sekali Imam Abu Hasan Asy'ari dia katalah mana? Dia kata wa bi kulli ma dzakarna min qawlihim naqul wa ilaihi nadhhab. Makna kata semua hak kita sebut mari daripada pendapat ahli hadis, ahli sunnah, kami kata dengannya dan kami nak bawa kepada itu jalan. Manakah kata ahlul kalam dengan puak-puak hak sunnah ni serupa? Nampak? Imam Ibn Hajar pun dia kata lagu tu juga, dia kata kan. Cuba tengok. Ada dakwa-dakwa sangat ni, kita apabila kita tengok lagi kita, waktu mana demo nak suruh kita pakai? Sedangkan apabila kita kembali kelik pada kita alim ulama kita kak, mana kata dia tak say lah balas tu. Dia tak say dia nak pakai supaya hak salah nak pakai. Supaya gapo? Supaya nak kita sama dengan akidah salah. Nak sama dengan akidah salah. Nak supa dengan akidah hak asal no tak say duk capuk aduk ni ya tak say balas tu. Yang kita tengok sikit. Gapo ni hak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, dia kata kan sikit dah insya-Allah. Dia kata kan fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Hak bahagianya mereka yang berpegang dengan apa yang berpegang di atasnya oleh ulama salaf dan jauhkan daripada apa hak orang-orang khalaf itu rengka. Tiba-tiba ayat sini kata mazhab khalaf adalah satu mazhab salah sama dengan mazhab salah. Sama kok mana? Nah, ambil gapo mai duk nasihat ni, royaklah ni. Tak kena ni lah ni. Nampak tu? Cuba kita tengok semula lah. Nah, saudara kita tu tengok semula yang nasihat ni. Yang nakal mari daripada seorang lain, hamba pun tak kenal juga, tapi hak atas mari gini. Fasa'im yang bahagia mereka yang berpegang dengan apa yang pegang di atasnya oleh ulama salaf dan jauhkan diri daripada ulama khalaf ataupun jalan yang khalaf. Kita mai ayat atas jalan yang ahlul kalam dengan ahli sunnah hak tula-tula ya. Sebab apa? Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari hidup pada masa salah. Ya, Imam Abu Hasan Asy'ari hidup pada masa salah dan dia nak turut salah. Takut mana kita nak gitu hak lain? Dan mereka adalah mazhab takwil. Dak. Imam Abu Hasan Asy'ari kembali kelik pada jalan ni hak Imam Ahmad. Imam Ahmad saddal babit ta'wil. Tak sewi takwil ikut dah gitu. Hak Tuhan tak ada suruh, hak Tuhan tak ada izin, tak leh. Kita ni nak buat mudah dalam masalah ni tak leh lah buat lah tu. Nampak dah tu? Tak leh buat gitulah, tak kena cara. Allah, masalah ilmu jadi ilmu, tak leh buat lah tu lah. Ni kita tengok belakang dah lepas tu. Wasa tak buat hati lagi, kita tengok sendiri ya, kitab-kitab pun kita tunjuk dah. Mungkin kita kecek tak faham, dia kata jangan pandai kecek saja, pandai sebut saja tapi tak faham. Oh. Nah, orang tak faham boleh syarah tapas setara ni mana tak faham benar kali. Patut orang faham macam mana pula? Orang faham tak boleh syarah. Kecek kata mazhab ahli kalam, mazhab ahli sunnah ni hak tullah, hak tu faham tu. Jauh sangat. Nah, jauh sangat. Dan belajar ilmu kalam itu khusus untuk bagi ahli dia jua. Kalau gini okey. Tapi kena kedak ni dengan kuan pencing hak benda ada berlaku. Kalau tak kenalnya apa nama cara kita nak kenal Tuhan, tak kenal mengikut susun ni ahlu kalam tak. Sah dak email kata. Tak kena jiring, tak kena jising, tak kena jauhar, tak kena arak, tak kena jahafiri, tak kena tu, tak kena ni, sah dak. Ada di kalangan ulama ahlul kalam dia kata orang tu tak lepas daripada taklid. Taklid dalam masalah pegangan ni tak sah imi. Setengah kata tak berimi kafir, setengah kata fasik. Takut mana pula kata? Dan belajar ilmu itu khusus untuk bagi ahli dia jua. Kalau jadi gini sungguh mujur. Faham mana kau orang awal? Cuba kita mengajar asas daripada Quran, asas pada hadis selalu.
Tak boleh pula orang awal tak sapa pula. Nak ngaji Quran hadis tak sapa orang awal. Ni nak ayat kata kita katuk ni, kita katuk benar-benar ni, kita duk tudung buat apa benar-benar kita jalan lagu lain, kita geroyak pada masyarakat lagu lain. Tak kena lah ni. Dan orang awal seperti kita tak berhajat pun belajar. Alhamdulillah kalau hak ni sungguh agak mujur benar. Pergi mengaji nak kenal hak Tuhan, mengaji tafsir, mengaji syarah hadis. Hak sebagaimana asas hak ulama kita buat mari dah. Okey, tak ada apa. Boleh hak tu. Nah, kitab muqarrah hak kita duk baca ni malam-malam ni, padang hak ning ya. Nak kenal Tuhan, padang hak ning. Ni muqarrah sanawi nak habis dah, ada 2 bab lagi insya-Allah habis. Padang dah nak kenal Tuhan. Kalau orang awal duduk sini okey. Tapi setengah-setengah hari kali tak sah email. Sebab apa tak kenal? Kata Allah ni baru. Pas nak isbat balik Allah ni baru, kena jirai, kena jiseng, kena arat, kena ni mukaddimah dia. Akhir-akhir sekali Quran kala nafsi. Ada depan kita bukan kala Tuhan pada hakikat. Kala Tuhan ni makna saja. Hak ni berlafaz berhuruf. Bukan dia hak asal. Tu punuh tu. Tak bahayalah mana. Cuba kita kira molek kita nak jalan tu. Kita juga nak pilih jalan, kita kira molek. Tu. Kerana ini adalah pakaian ulama. Tak apalah kalau kita jadi ulama sungguh kita tak ngaji juga nak ambil tahu, tak ada gapo. Dalam bab kata araftu syarra la li syarri walakin lit tawaqqi wa man lam ya'rifu syarra min al khairi yaqa fi. Okey, tak ada apa. Kita ngaji benda hak tak kena tu bukan arti kata kita nak jadi tak kena gitu dah. Tapi kita nak jaga diri daripada takut juluh dari benda hak tak kena. Sebab orang tak kenal benda hak tak kena yang akan jatuh dari benda hak tak kena. Okey lagu tu. Tapi hak ni wajib habis ini. Hak ni wajib habis. Dan nak belajar ada lapisan banyak untuk sampai. Okey, sini tak ada gapo. Tak ada masalah sini. Kalau kita tak payah, tak payah. Kalau kita payah, hak mudah pun jadi payah. Kalau tidak, nascaya jadi salah paham sebagaimana puak hak dakwa salah sekarang. Kita tak ada dakwa salah. Kita waris alasan daripada ulama salah saja. Kita ngaji daripada kitab hak Darimi. Kita ngaji daripada kitab Usul Sunnah hak Imam Ahmad. Kita ngaji daripada Hidah hak Abdul Aziz ni. Dan kita mengaji hak Imam Asy'ari sendiri dari maqalat hak hikayah ahli hadis ni. Nak dakwalah mana? Allah cuba kita tengok haratik nak kecek apa-apa tu. Nampak tu tak? Tu. Yang mereka salah faham terhadap ilmu kalam, tak salah faham. Nak salah kok mana orang buat kaji, orang mengaji, orang berguru. Jangan duk gamuk kata kita ya guru tak boleh buat gitu. Orang lain pun berguru supaya kita lah. Amba ni mengaji di negara Mesir, mengaji dengan ahli kalam dan mengaji dengan ahli sunnah. Dia kata, nak kecek ahli kalam, kena mengaji dengan ahli kalam. Nak sebut boleh lagi tu kita ahli kalam tu nama gapo. Kita muqarrah kita mengaji bab ilmu kalam pun dah ada lagi di tangi. Apa? Ada hak lah kita nak kecek di sini. Ni kita gitu gini. Baik, orang hak kecek sendiri pernah mengaji kitab salah pautih. Ngaji dengan dia, ngaji dengan siapa? Apabila kita tanya balik gitu nak kritik mana hak salah. Ni fak salah dakwa gitu lagi ni hak kita ngaji salah dengan siapa? Ngaji kedak ni hikayah ahli sunnah hak Abu Hasan Asy'ari wa agila kitab maqalat ni. Ada bergaduh banyak ilmu kalam tu. Lepas tu dia orang tak faham, salah faham terhadap ilmu kalam, tak sesuai nak bercakap dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang tak sesuai lah kita kecek lagu tu. Lepas tu akhir, lepas dia kata situ, lepaslah situ dah. Dan saya akan menjelas tak apalah situ. Dan ilmu kalam akhir adalah ilmu yang untuk menetapkan dan menguatkan dalil-dalil Quran dan hadis-hadis melalui akal dan fikiran supaya jauh daripada salah. Dia nak tetap lagu mana benda hak salah di awal dah. Bagaimana kita nak ambil benda hak tak kena, hak najis kita nak pergi menyucikan najis. Ya tak boleh pergi.
Kita nak suruh benda, nak lari benda mungkar, kena lari dengan ma'ruf, bukan lari benda mungkar dengan mungkar. Ya tak boleh lah tu. Orang ada buat benda mungkar, kita pergi ambil benda mungkar pergi lari dia. Ya tak kena lah tu. Ya kena ambil benda ma'ruf pergi tegah dia. Nak faham Quran, nak faham hadis, tengok sahabat Nabi lah mana salah kata kan. Datuk Ibn Hajar tak kata fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Pani dok dakwa Ibn Hajar ni ahli kalam juga. Kalau ahli kalam tak kecek lah ni. Abadan tak kecek lah ni. Baliklah kita ahli kalam mana-mana tak kecek lah ni. Haklah ni orang panggil ahlul hadis, ahlus sunnah kecek lah ni. Kita buat masuk kocek kita habis. Ibn Hajar pun sekali dengan kita. Imam Nawawi pun sekali dengan kita. Cuba tengok Imam Nawawi kata lagu mana masalah nazar. Apa nama fu ahli kalam ayat kata kalaulah imam muqallid ni tak sah bagi orang awam. Imam Nawawi kata kan syarah kitabul iman. Sama ke? Ni makna kata kita buat kocek kita habis. Qurtubi pun ahli kalam. Oh, jauh. Nampak tu tak? Ya tak supo tu. Sebab itulah kita janganlah. Jangan. Sebab tu janganlah kita buat lagu tu. Mudah-mudahan kita itu tak sesat sama dia. Nak tengok alasan molek lah. Nak kecek gapo-gapo. Nak nasihat gapo-gapo. Balik kita terima. InsyaAllah nasihat apa-apa pun. Tapi kemuka dengan ilmu pengetahuan. Kemuka dengan alasan daripada ulama-ulama yang kira oleh para-para ulama mu'tabah. Ni waris Sahib bin Abbad. Orang Mu'tazilah, Syiah, Imam Syafi'i tak terima orang sifat lagu tu. Bagaimana nak kira ayat tak ahli kalam ni? Ilmu kalam ini adalah ilmu hasanah dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang tak sesuai kita sebagai orang, sebagai pelajar ni nak terima alasan lagu tu. Nampak tu tak? Nak terima alasan lagu tu. Ya tak kena lagu tu. Maka habislah nasihat dia tu mari pak helai kertas. Saya wi alasan belaka dah insya-Allah taala. Sebagaimana apa yang kita kemukakan kepada umat masyarakat di sini. Mudah-mudahan kita boleh ambil lah ilmu pengetahuan atau pengajaran itu melalui apa yang kita telah kemukagi pada beberapa hari mari-mari dah. Mana dua dah ni kali yang ketiga. Habislah insya-Allah pada ini bab. Kalau ada lagi masalah-masalah yang lain lagi insya-Allah kita akan beri alasan pula. Ulasan pula. Nah, kita nak hurai pula dengan alasan. Ulas dengan alasan. Bukan mana kata gi ikut dia gitu. Itu bukan cara kita, bukan manhaj kita. Itulah sedikit daripada pengingatan pada petang yang mulia ini. Kerana malam karya itu ada madah lain pula. Takut kita jadi lupuk. Sebab itulah kita ambil masa bukan biasa lah masa ni. Walaupun kita pakat penat belaka, masa ni sudah kerja, sudah gapo pun. InsyaAllah Allah Ta'ala balas kebaikan kepada kita. Situlah dulu pada perjumpaan kita sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.